Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kepada hadis yang berikutnya, masih lagi dalam kitab Taharah, babul ghusl. Kitab Taharah, bab berhubung dengan mandi. Hadis berikutnya ialah hadis yang mungkin sebahagian kita pernah baca dan kita pernah hurai sedikit sebanyak ketika membicarakan tajuk yang lain, iaitulah hadis Sumamah bin Uthal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab ini, yakni Bulughul Maram, telah menyebut riwayat yang ringkas yang diambil daripada Musannaf Abdul Razzaq, iaitu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an fi qissati Thumamah bin Uthal عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an mengenai kisah tu, orang Melayu sebut kisah tu daripada Arab, qissah, mengenai kisah Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal nanti kita akan sebut, dahulu kita sebut, ialah merupakan Sayyid tuan daripada Yamamah, daripada suku Bani Hanif. Dan dia yakni Bani Hanifah dari Yamamah, yakni Thumamah bin Uthal. Dia ini dahulunya dia telah khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah kita ceritakan, indama aslam, dia kata ketika dia Islam, amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkannya sallallahu alaihi wasallam, memerintah kepadanya ay yaghtasila, untuk dia mandi. yakni bila di Islam Nabi perintahkan dia mandi. Rawahu Abdul Razzaq, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, yakni Abdul Razzaq bin Humam As-San'ani, yang banyak kitab-kitabnya, antara yang terkenal ialah Musannaf Abdul Razzaq. Dia merupakan muhaddis besar yang mana Imam Ahmad bermusafir mengambil hadis daripadanya. Demikian Yahya bin Ma'in mengambil hadis daripadanya. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang krisis dengan Al-Imam Al-Bukhari itu, dia juga mengambil daripadanya. Dan dikatakan Abdul Razzaq sempat mengambil riwayat daripada Abdullah bin Umar. Dan dia Al-Hafiz Al-Kabir, hafiz yang besar, Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. As-San'ani di San'a, iaitu dari Yaman, ahli yang mempunyai banyak riwayat daripadanya. Dan dia merupakan awiyatul ilm, merupakan gedung ilmu yang besar, Abdul Razzaq As-San'ani. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga ada dalam Sahih Muslim. Secara umumnya
Saya sebut secara ringkas riwayat ini yang berada di dalam Sahih Muslim, di mana Thumamah bin Uthal ini dia ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana khianat. Dia ni daripada ketua bagi suku Bani Hanifah, daripada Yamamah. Khianat, dia tipu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian dia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tangkap dia. Bila Nabi tangkap dia, Nabi tambat dia di tiang masjid. Bawa dia, tambat dia tiang masjid. Hadis ni juga, riwayat ni juga menunjukkan bahawasanya boleh dibawa orang kafir masuk ke dalam masjid. Nabi masuk, bawa dia ke dalam masjid. Kerana Nabi ni banyak approach dakwah dia. Dia tahu kadang-kadang ada kepala-kepala samsing ni yang dia kena tengok sesuatu. Kerana manusia ni ada banyak. Ada manusia memang dia nekat, dia anti Islam. Macam mana pun dia anti. Ada manusia kerana kejahilan dia ataupun kerana keadaan tertentu dia yang mempengaruhi dia. Nabi buat semua approach ni. Ada orang yang memang anti Islam. Kita tengok apa pun orang terang, dia kira fikir dia anti agama. Kadang-kadang kita tengok pelik. Saya tengok Menteri Agama hari itu dia ada sedikit pandangan yang macam tak berapa selesa lah dengan Dr. Zakir Naik. Semalam ke 2 hari lepas, Dr. Zakir Naik melawat beliau, dan kemudian beliau bagi ulasan bahawasanya Dr. Zakir Naik pengalaman banyak dalam dakwah dan menjadi inspirasi kepada dakwah kita. Dia puji. Puji-puji itu musuh terus tak lain tau. Terus tak layak kau pun sama dengan ini. Sebahagian, bukan semua non-Muslim, sebahagian non-Muslim yang sangat anti apa sahaja, kan? Dia kata fanatik Zakir Naik dan mungkin ada perkara yang kita mungkin tidak bersetuju dalam 1-2 perkara pendekatan Dr. Zakir Naik mungkin, tetapi kita orang Islam sentiasa terbuka bagi pandangan. Tapi dia punya menteri perpaduan dia yang pernah buat kenyataan yang jauh lebih fanatik, mereka tak pernah bagi pandangan, kata ini ekstrim, tak sesuai. Bahkan mereka cuba kata itu lama dah, yang tu tak usah duk bangkitkan balik lah, itu video tahun berapa tahun lepas. Tapi video Dr. Zakir Naik yang berapa tahun dulu mereka ambil. Yang itu pun tak adalah dia maki orang. Bukanlah saya defend semua pendekatan itu, tetapi inilah sikap anti. Dan kadang-kadang kita heran, ada satu mana lawyer, mana perempuan pakai tudung, dia pun anti juga. Nabi SAW kan membezakan antara orang-orang ni kadang-kadang yang betul memusuhi, menutup ruang, dan ada orang yang mungkin dia ada kesilapan atau salah ataupun sikap tertentu. Thumamah bin Uthal, orang macam dia ni khianat, kalau hukum pun patut. Tapi Nabi SAW bawa dia dan masukkan dia dalam masjid, ikat dia di tiang masjid. Riwayat ini juga menyebabkan para ulama menyatakan bahawasanya di kalangan para ulama dalam mazhab Hanafi dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam ketika mensyarahkan Sahih Muslim menyatakan bahawasanya orang kafir boleh bawa ke dalam masjid, boleh bawa masuk ke dalam masjid. Sebahagian mereka dengan syarat lah, dengan di bawah pengawalan orang Islam, dia boleh bawa masuk ke masjid. Kadang-kadang banyak pandangan-pandangan yang ganjil, orang kafir tak boleh masuk ke masjid, mencemarkan. Takut benar kalau orang kafir masuk ke dalam masjid. Apa yang kita nak takut? Kalau sekiranya dia masuk, dia dengar pengajaran kita. Orang Islam pergi gereja, kita susah hati. Orang kafir masuk masjid pun kita susah hati.
Yang tu yang kita tak faham. Patut dia masuk masjid, baguslah. Dia nak dengar lah. Biar dia masuk, biar dia dengar. Kemudian tidak ada paksaan kepada dia. Sumamah, Nabi tambat dia ke dalam masjid. Bila tambat dia, dia tengoklah orang duk semayang. Bila Nabi SAW datang, tengok dia di tiang masjid. Nabi SAW kata, "Ma indaka ya Sumamah?" Ada apa? Macam mana? Apa yang ada bersama kau, wahai Sumamah? Sekarang macam mana Sumamah? Nabi kata kepada Sumamah. Sumamah, dia kata kepada Nabi, "Indi khair ya Muhammad." Aku bersama aku kebaikan, wahai Muhammad. Aku bagus. Ni jenis kadang-kadang kepala masam ni dia belagak kan. Aku okey ya. In taqtulni taqtul dha damin wa in tun'im ala syakir. Jika kau bunuh aku, kau bunuh satu orang yang mempunyai darah, yakni berhak lah kalau kau nak bunuh pun. In tun'im ala syakir. Tapi jika kau bagi kurnia, yakni kau maafkan aku, kau memaafkan satu orang yang tahu berterima kasih. Ketang tu. Dia tak kata kan. Tapi biasalah orang hero ni dia tak menyerah kan. Bunuh pun tak apa. Tapi kalau lepas pun kau tahu aku tahu berterima kasih. Ini haibah lah. Pemimpin mesti macam tu lah. Kalau awal-awal duk kecutnya, orang tak boleh dia pemimpin. Dia kena steady. Hak duk takut ketak daripada awal tu tak boleh lantik dia pemimpin. Sebab tu pemimpin dia hebat. Dia lawan pun bergaya, kalah pun bergaya. Dalam duduk kalah pun duduk kata tak kalah lagi tu. Tu yang tak tahan tu. Kemudian dia kata, wa in kunta turidul mala fas'il minhu ma syi'ta. Fasal minhu ma syi'ta. Wa in kunta turidul mala fasal minhu ma syi'ta. Kalau kau nak duit, nak harta, minta banyak mana yang kau nak. Yang ni aku ada kabilah aku, ada pengikut aku, ada harta aku boleh tebus diriku. Faturika hatta kana al-ghad. Nabi SAW biang dah. Tak bi ke dah. Tambak di situ sampai besok. Bila mari besok, Nabi datang lagi kepada dia. Dia apa Nabi layak dia ni, dia jenis orang besar kan ni. Nabi kata pada dia, "Ma indaka ya Sumamah?" Ada apa Sumamah? Macam mana? Macam tu lah lebih kurang. Dia kata, "Ma qultu lak in tun'im ala syakir." Dia kata macam mana aku katalah. Kalau kau bagi kurnia pada orang yang tahu berterima kasih. Fatarakahu hatta kana ba'dal ghad. Nabi biar dia. Tengok Nabi biar dah sampai. Tapi dia ditambat. Ni sebelum saya nak terus ni, Islam ni dia balance. Orang selalu anggap Islam ni, kita orang Islam ni berala. Ni baguslah kita sekarang rahmatan lil alamin. Memang kita lama dah seru rahmatan lil alamin. Cuma kita nak kena fahamkan sebahagian orang. Dia rahmat ni bukan maksud rahmat ni dia rahmat lah, tapi bukan maksud dia rela dibuli, bukan. Agama tak rela diri dia dibuli, tapi agama itu sifatnya rahmat. Tanda rahmat orang yang hebat ketika dia berkuasa, dia memberikan kemaafan. Itu hebatnya. Tapi kalau kita setiap kali, kalau satu orang kita tengok dia tu pemaaf dan kemudian dia menyantuni, akhirnya orang terima dia balik, sokong dia balik, itu tanda hebatlah. Tapi kalau dia duduk serah tiap-tiap hari orang buli, tiap-tiap hari dia ni budak baik, di sekolah orang kerja buli je. Dia tak, yalah baiklah pada satu sudut, tapi bukan baik, orang lemah. Nabi SAW baik orangnya, tapi Nabi tak pernah dibiarkan dia dibuli. Agama dibuli. Buktinya dia tangkap semua tambat di tiap masjid. Kemudian dia mari tanya Usmamah jawab macam tu, Nabi tinggal dia.
Kemudian besoknya lagi Nabi mari lagi. Ma indaka ya Sumamah? Apa di sisi kamu ya Sumamah? Dia kata, ma qultu lak. Macam mana aku kata sebelum ni? Lihat dia. Ha? Kalau dia kata, wahai Rasulullah, minta maaf lah, yang mana pernah saya, wahai Muhammad, minta maaf lah, aku janji lah tak mau buat. Dia tak kata. Hak salah dia tu. Cuma dia kata, wa in tun'im ala syakir. Jika kau bagi kurnia pada orang yang tahu untuk berterima kasih. Nabi SAW kata kat sahabat, atliqu Thumamah. Nabi kata, bebaskan dia. Buka tali. Buka tali, takkan dia nak tunggu situ. Tapi dia duduk banyak hari tu di masjid, 3-4 hari. Lepas hanya angkat dia aku lah masa dia nak berayang lah kot. Hak lain dia duduk tengok orang duduk semayang, dia duduk kena tambat di tiang. Bila buka dia, fantalaqa ila nakhlin qariban minal masjid. Bila buka dia pun pergi ke satu matayang, ila najlin qariban minal masjid. Dia pergi kepada satu matayang yang dekat dengan masjid. Pergi ke situ, barangkali dia faghtasal, dia pun mandi. Dia pun mandi. Dalam riwayat Bukhari, dia mandi. Dia mandi ni mungkin sebahagian kata Nabi suruh dia mandi. Sebahagian dahulu dan lewatkan riwayat. Kemudian thumma dakhala al-masjid. Kemudian dia masuk masjid. Kemudian dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tak paksa dia. Kok dia lepas buka tu digeram kat Nabi, balik pecut kuda. Tak. Ini sikap sama orang yang berwibawa. Pasal dia kata Nabi, wa in tun'im ala syakir. Kalau kau maafkan, kau bagi kurnia pada orang yang tahu terima kasih. Tapi dia tak habaq kata wa in tun'im aslam. Jika kau bagi kurnia, aku masuk Islam. Dia tak kata. Dia kata kalau kau bagi kurnia pada orang yang tahu berterima kasih. Lepas Nabi buka dia pergi, dia mandi. Dia kata, ya Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Fa asbaha al-an faqad asbaha wajhuka ahabbu wujuhu ilayya. Ya Muhammad, maka na 'alal ard wajhun abghadu ilayya min wajhik. Wahai Muhammad, tidak ada di atas muka bumi ni satu muka yang lebih aku meluat dulu lebih pada muka engkau. Oh, 20 betul tu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Sekarang ni telah jadilah wajahmu sekasih-kasih wajah kepadaku. Nabi tak kata apa. Nabi duk tanya tiap-tiap hari apa abang. Macam mana? Lepas tu Nabi tinggal. Tapi dia orang kali dia tengok Islam. Dia tengok masjid. Dia tengok orang salat. Dia kata, wallahi ma kana 'alal arwajhun abghadu ilayya min wajhi. Demi Allah, tak ada wajah, tak ada muka atas muka bumi ni yang lebih aku benci lebih pada mukamu. Faqad asbaha wajhuka ahabbul wujuhi ilayya. Telah menjadilah wajahmu sekasih-kasih wajah padaku. Wallahi ma kana min din abghadu ilayya min dinik. Demi Allah, dahulunya tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agama engkau. Fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Maka jadilah sekarang agamamu lah yang paling agama aku sayang. Wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladik. Demi Allah, tidak ada satu tempat negeri yang lebih aku benci daripada negerimu.
fa asbaha baladuka ahabbul biladi ilayya, maka jadilah negerimu sekasih-kasih negeri kepadaku. Ini hasil kerana tengok apa yang berlaku dalam masjid 3-4 hari, sedangkan dia musuh utama, antara musuh utama kepada agama. Sebab tu agama ni dia perlu kepada orang tengok dia. Kena ada example, kerana ada contoh. Kita ada banyak pengajaran, orang boleh dengar kuliah saya ni, alhamdulillah non muslim pun saya jumpa ramai non muslim. Saya selalu tengok Datuk punya ceramah, kan? Dia tengok kuliah maghrib, cuma dia tak main maghrib, dia kata. Kuliah banyak, tapi kita contoh tak ada. Orang Islam tak konsisten bagaimana nak menguruskan diri mereka. Dalam nak tentukan boleh masuk masjid ke tak boleh masuk masjid pun pening lah. Boleh masuk tak boleh masuk masjid ni. Tapi alhamdulillah di Perlis ni, kita benarkan mereka masuk masjid untuk mereka lihat. Kadang-kadang orang kena lihat, kena duduk di dalam environment tu, kena duduk dalam persekitaran tu. Kalau dia tak duduk, dia tak boleh tahu. Minggu mana tak tahu, kisah kuliah sini, ada satu orang daripada satu negeri, dia datang jumpa saya lepas kuliah. Dia sebab, dia kata seminggu dia mari duduk urusan di negeri Perlis ni, dia rasa macam susah nak balik ke negeri dia. Dia dapat tengok macam mana orang sembahyang jenazah, macam mana orang salat. Dia rasa macam suasana macam mana dia pergi Mekah. Dia kata tengok cara dia rasa, dia kata lah, dia kata tak bising, teruskan jenazah. Saya rasa macam rasa berat hati nak balik. Dulu saya tak tahu bahasanya Perlis ni lain, macam sampai teratur dia tak tahu. Berapa banyak dunia mengutuk, dia tak tahu. Tapi alhamdulillah, ini adalah dakwah. Kadang-kadang Tuhan ini rahmat dia, rahmat dia. Dia jadikan kerana suatu perkataan, kadang-kadang orang tu bermusuh kerana kempen orang lain. Sebab tu kita jangan tuduh orang berlebih-lebih. Nanti apabila orang tengok realitinya lain, orang akan bermusuh dengan kita. Saya pernah sebut tuan-tuan, saya tak tahulah beratus ke nak kata ribu tak, terima email sejak berapa lama. Ramai orang yang kata minta maaf lah, saya dulu duk kutuk sebab terpengaruh dengan ustaz tu, ustaz ni kata. Tapi bila dengar sendiri kuliah, saya mungkin orang lain juga dia dengar, dia tahu bahawa saya tak seperti yang diberitahu. Habaq tu lebih sangat. Depa ni imam-imam Syafi'i ni depa maki. Dia kata kok zaman dulu mungkinlah orang dengar, orang tak nak jumpa. Zaman sekarang orang dengar YouTube, orang tengok, orang kata tak. Bahkan kita bagi penghormatan yang lebih daripada apa yang mereka sebut. Mereka ni tak hormat imam-imam mazhab. Dia kata mazhab ni tak boleh pakai. Bila orang main dengar, kita hajak semua mazhab dengan menyebut kemuliaan imam-imam itu. Cumanya kita tak fanatik. Hari ni duta Qatar, duta Qatar mari. Saya kata Qatar ni, dia negeri dia, penduduk dia 300,000 negara dia. Dia Perlis berapa? Hampir 300,000 lah. Campur dengan tuan-tuan dekat-dekat kan. Dia negeri dia pun tak tentukan spesifik mazhab. Dia terima keluasan. Dia moderate, progresif. Ada orang kata dia liberal, ada orang kata dia Wahabi. Macam tu lah lebih kurang dia kena. Cuma Qatar tu, masjid utama negeri dia, masjid negara dia, nama Masjid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Masjid negara dia. Kita boleh tak buruh nama tu.
Yang peliknya, negara hak Muhammad bin Abdul Wahab tu, iaitu negara Saudi tu, berkelahi dengan dia. Sebab tu politik ni satu hal. Kita konsisten. Tokoh ke, siapa ke, kita terima berpada-pada. Kita juga mengkritik berpada-pada dengan kadar-kadarnya. Jika tuan-tuan pernah ingat, dahulu ada satu kumpulan yang mengaku sunnah. Mereka kata tak boleh kritik kerajaan, terkeluar daripada ahli sunnah wal jemaah. Wajib taat. Lah ni geng tu pun 2 kali 5 lah. Sebab itulah apabila ajaran yang tidak konsisten, yang tidak ada trust, mereka akhirnya mengikut keadaan diri mereka. Hadis ni kenapa Al-Imam Ibn Hajar masukkan? Kerana ada perkataan mandi ni. Bila kata mandi ni, para ulama berkhilaf pendapat tentang masalah kalau orang tu masuk Islam, adakah dia wajib mandi ataupun tidak. Di kalangan mazhab ada yang menyatakan bila seseorang masuk Islam wajib mandi. Hadawiyah dan seumpamanya, sebahagian daripada mazhab Ahlul Bait, mereka kata wajib mandi. Dalam mazhab Hanafi, dia kata kalau masa dia berjunub, masa zaman kufur dia itu, dia dah mandi, cukup dah dengan mandi tu. Maksudnya kalaulah kata dia ni dah mandi dah ni, lepas tu dia main masuk Islam, semalam dia mandi dah, kemudian dia tak junub apa, maka berpadalah dengan mandi masa dia kufur tu. Tak perlu dia tak wajib mandi. Mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata bahawasanya tak wajib mandi. Sebab kita tengok ada hadis tadi, Nabi perintah supaya mandi. Macam mana Imam Syafi'i kata, dalam mazhab Syafi'i kata tak wajib mandi pula? Sebab tu kita nak buat kesimpulan hukum ni, tak bolehlah kita kata mazhab Syafi'i ni dia tak tengok hadis ni. Bukan, kita kena tengok pula apa dia alasan dia sebab dia kata tak wajib mandi sedangkan hadis ada. Sebab dia kata, pertama, kerana ada hadis Nabi kata al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu memadamkan semua hak salah-salah sebelumnya. Bila satu orang masuk Islam, dosa-dosanya yang lepas itu dipadamkan oleh Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang lepas itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka termasuk dalam itu, maka dia tak perlulah segala mandi wajib dia lah apa semua, tak perlu. Dia kena start dengan Islam dia. Kalau dia mandi, dia boleh mandi. Itu dia anggap sebagai sunnah. Sunat lah. Kalau dia nak mandi, dia boleh mandi sunat. Tidak ada masalah. Ini adalah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang masuk Islam ni tak perlu suruh dia mandi. Tapi mereka kata eloklah kalau dia mandi. Ahwat kalau dia mandi. Jadi kalau dia mandi tu, alasan mereka lagi ialah kerana kata mereka telah ramai orang masuk Islam pada zaman Nabi SAW. Kalaulah mandi itu wajib, mesti semua orang akan tahu masuk asyhadu an la ilaha illallah, pergi mandi. Jadi semua orang, tetapi tak ada riwayat seperti itu. Jadi menunjukkan tidaklah perkara yang begitu penting seperti itu tak dimaklumkan begitu jelas. Mazhab Hanbali, dalam mazhab Hanbali, mazhab Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab dia kata wajib mandi, macam dengan hadis ni. Zahir hadis itu mandi. Mazhab Syafi'i buat apa dengan hadis ni? Habis tu dia pun tahu hadis ni, dia kata mandi dalam ni, mandi ni sunat je lah. Kalau mandi bagus ya. Kalau tak mandi tak ada masalah. Bukan wajib. Kalau wajib mestilah semua orang masuk Islam tu lepas mengucap pergi mandi. Mengucap pergi mandi. Tapi kita tak tengok begitu hal itu berlaku. Datang mengadap jumpa Rasulullah mengadu Islam, Nabi tak suruh pergi balik mandi. Hadis ni yang kata, maka hadis ni dinilai sebagai
mereka anggap sunat. Dalam mazhab Ahmad, no. Zahir hadis ni kata macam tu, maka demikianlah diamalkan. Ulama-ulama di dalam mazhab Hambali, hatta Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin, ketika dia mensyarahkan hadis ni, dia kata mandi untuk orang yang masuk Islam ni, mandi ni adalah sunat saja. Kerana jika tidak, kerana nak secara perbandingan dengan hadis-hadis yang lain, maka disunatkan untuk mandi bagi orang yang menganut Islam. Ini adalah hadis Nabi SAW, dan hadis ni diambil, kita lihat di sudut orang sumama, dan yang lain melihat hadis ini di sudut fiqahnya, iaitu di sudut hukum wajib mandi ataupun tidak bagi orang yang menganut Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak sentuh satu perkara lagi. Kalau siapa ada kitab yang saya tulis ni, mungkin ada 3 perkara saya nak sentuh dalam hal ni. Antara perkara penting kita tahu Nabi SAW. Pasal saya tengok ada perbahasan orang kata bahawasanya macam gulu kepada Nabi. Nabi ini melampau kepada status kenabian. Nabi kita Muhammad SAW, dia ni bukan satu Nabi yang duduk di masjid saja. Dia Nabi yang duduk di medan perang. Dia Nabi juga yang pergi ke pasar. Dia Nabi juga yang berurusan dengan urusan manusia, termasuk dalam kes umamah ni. Nabi ini bukan saja nasihat, Masya Allah, Masya Allah, dia juga pernah tambat orang. Dia juga pernah perang dan pernah ada jiwa yang terbunuh kerana peperangan yang mana baginda mempertahankan, dan pernah juga melancarkan serangan kepada pengkhianat. Dan ini penting untuk kita faham, supaya kita tak salah di dalam menafsirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, Allah Ta'ala cerita kepada orang-orang yang tak mau beriman. 2 orang tak mau. Dia kata pasal apa Nabi ni macam manusia? Ini timbul kes. Dia kata pasal apa Nabi ni dianggap macam manusia ya? Ni geng-geng yang baca, dia ingat Nabi tu dia mau macam malaikat. Satu yang anti-Islam. Yang kedua yang sayang sangat kepada Nabi ni, kononnya dia nak jadikan Nabi ni macam ajaib. Itu siapa cerita wali mana, saya siapa bagi potongan ceramah. Satu wali tu dia kata, semua kalau nak main masjid kepada semua terbang lah. Masa zaman tu dia kata orang biasa je tengok terbang, wali-wali ni terbang lah. Punyalah dahsyat. Nabi pun nak mari masjid kena berjalan. Pi perang, para sahabat nak pertahankan Islam, ada yang ada kuda, yang tak ada kuda, yang berjalan kaki. Nabi pergi berhijrah pun berjalan, kena menyorok di dalam gua. Ini wali ni pakai terbang ni semua. Dan ada orang sampai benda-benda macam tu dia suka. Dan dia ingat Islam tu bila baca zikir-zikir terbang. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang orang-orang pada zaman dahulu. Dia kata, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka berkata, wa qalu ma li hadzal rasul, mereka kata apa rasul ni ya'kulu ta'am, makan makanan, wa yamshi fil aswaq, berjalan di pasar, laula unzila ilaihi malak, kenapa tak diturunkan kepadanya malaikat, fayakuna ma'ahu nadhira, yang akan jadi orang yang memberikan amaran bersama dengannya. Ni cara fikir orang kafir zaman dahulu. Masuk ke dalam sebahagian orang yang mengaku Islam, dia fikir Nabi ni macam tu. Ada wali ni 3 bulan tak makan apa, duk berzikir ya. Ayak pun tak minum, makan pun tak makan. Janganlah, matilah macam tu. Oh wali dia tak mati gitu. Ini saya rasa ini masalah
Kalau Nabi mari, mungkin mereka tak percaya orang Nabi tu, pasal Nabi berjalan, makan dan berjalan di pasar. Quran kata, wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Tidaklah menghalang manusia untuk beriman idh ja'ahumul huda, apabila datang kepadanya petunjuk, illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula, melainkan mereka kata, takkanlah Tuhan, adakah Allah pergi hantar orang menjadi rasul, bashar menjadi rasul. Allah kata, qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Katalah kepada mereka, law kana fil ardi malaikah yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Jika kata pada mereka, sekiranya di bumi ini malaikah, ada malaikat yamshuna mutmainnin, berjalan dengan keadaan yang tenang, lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula, nescaya kami akan turunkan daripada langit itu malaikat menjadi rasul, sebagai rasul. Pasal kita orang, pasal kita disuruh untuk mencontohi Nabi SAW. Bila kita disuruh untuk mencontohi Nabi, Nabi itu makan, minum, sakit, derita, menangis, duka cita, semua hal itu ada kepada baginda, supaya kita tak kata, takkan macam mana kita nak ikut Nabi, tak apalah, dia tak lapar, tak apa, dia lapar, dia dahaga, dia balik, dia keluar daripada rumah dia, ma akhrajakum, apa yang mengeluarkan kamu? Dia kata akhrajannal ju', yang mengeluarkan kami daripada rumah lapar. Demikianlah aku, kata Nabi, lapar. Sebab itu Nabi nak elak hal ni. Nabi kata, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan kamu melebihi, melampau pada aku, seperti mana orang Nasara melampau kepada Isa bin Maryam. Aku adalah hamba Allah, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini saya sebut ni kenapa? Kerana kadang-kadang bila ada kecenderungan duk cerita wali, terbang lah, siapa yang baca ni jadi wali, makut tarekat ni jadi wali, jadi tidak realistik agama. Jadi Nabi tu jadi lekeh balik dibandingkan wali. Dulu dia tahu wali pegang tongkat dia, terbang. Bila nak kuliah, pacak tongkat dia, jadi speaker, jadi pembesar suara. Anak murid dia, Masya Allah, Masya Allah. Lepas tu lama-lama cerita sikit tentang keramat dia. Demikian mereka membesarkan. Akhirnya anak murid fanatik, cium tangan berlebihan, cium kaki, cium apa. Akhirnya kita lihat jadi macam Afrika. Anak murid miskin, tok guru kaya raya. Sebab itu kita dalam pengajian kita ni, kita ambil berat sikit masalah ni, supaya orang tak eksploitasi agama dengan memahami hadis-hadis Nabi SAW. Nanti kita akan baca hadis lagi, Nabi pergi buang air. Ada Nabi pergi buang air, pergi kencing di tempat sampah kaum. Kita akan jumpa macam-macam perkara pada Nabi. Kerana dia bashar, dia manusia. Qul innama ana basharun mislukum, katakanlah aku manusia seperti kamu. Cuma dia dapat wahyu, dia dipelihara oleh Allah. Jangan kita cuba nak jadikan Nabi itu seolah-olah Nabi ni macam malaikat, yang akhirnya kita ghulu, akhirnya jadi tak jadilah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu contoh yang baik. Tak jadi dah lah. Sebab apa? Nak contoh macam mana? Kalau nak, jom kita ikut Nabi, Nabi lain, kita lain, jadi Nabi tak jadi contoh lah. Jom kita ikut sunnah Nabi, Nabi lain lah, kita lain. Sebab tu kita tak boleh buat macam dengan Nabi. Jadi tak guna Allah Ta'ala hantar Nabi, kerana Nabi Rasulullah sebagai qudwah, kerana kita dah tak boleh contoh dia. Pasal dia tu dijadikan lain daripada sifat yang asal yang Allah jadikan dia. Ini adalah jalan syaitan untuk menjadikan manusia akhirnya tidak mengikut Nabi. Bila tak ikut Nabi,
ikutan orang-orang yang mereka nampak, yang mana mereka itu tak perlu lagi berdalilkan dengan hadis-hadis Nabi, kerana Nabi itu tak sama dengan kita. Ini kita hati-hati di dalam menyampaikan pengajaran agama. Wallahu alam. Kita buka pada sesi soal jawab. Azan dulu. Alhamdulillah, kita jawab soalan. Ada soalan? Apakah masuk mu'allaf? Adakah saudara baru akan dipanggil mu'allaf seumur hidup? Mu'allaf, Allaf ni yang dijina, orang yang sebab tu Allaf ni sebab tu kita panggil haiwanul alif, haiwan yang jinak. Ta'lif maksud dijinakkan. Mu'allaf yakni yang dijinakkan. Qulubahum, orang yang dijinakkan jantung hati mereka. Jadi bila orang yang dijinakkan ni, pertama sama ada dia orang baru masuk Islam, ataupun orang yang nak masuk Islam, ataupun orang yang kalau diberitahu ada kemungkinan masuk Islam, ataupun kemungkinan orang yang bermusuh dengan Islam, jika diberi sesuatu maka dia pun jinak dengan Islam. Semua itu boleh dimasukkan dengan mu'allaf. Apabila dia dah jinak lah dengan Islam, tak mu'allaf dah lah, dah jinak, dah habis, tak dilakukan taklif lagi. Mu'allaf tu dia dengan dijinakkan. Sekarang tak perlu dijinakkan. Kalau tidak nak kira macam tu, Abu Bakar, Umar semua mu'allaf. Semua sahabat Nabi mu'allaf lah, pasal mereka bukan lahir Islam, mereka masuk Islam. Melayu je lebih sikit, pasal lahir-lahir dah Islam macam tu kan? Bukan maksudnya. Cuma kalau dah lahir dah lama Islam, kemudian tak apa nak jinak lagi tu, nak panggil apa tu? Komen ustaz tentang UMNO PAS bergabung. Musim-musim nikah ni bila orang nak nikah macam ni. Ada soalan ini tentang handphone dia berbunyi semasa dengan solat. Adakah dia boleh menutup handphone, dan tiga pergerakan akan membatalkan solat? Oh, ni pun satu hal juga. Masa nak semayang tak tutup handphone. Lepas pada tu bubuh pula lagu Cindai Siti Nurhaliza ke apa. Orang duk tengah semayang duk cindai mana. Tu imam lupa rakaat jadi 6. Tutuplah dulu. Dia bila dah handphone bunyi dalam poket, dia buat susah nak buka pula dah, nak seluk. Gaya dia nak seluk poket dia, teringat pula ustaz tu habaq bergerak 3 kali batal. Kacau dia kata, antara batal dengan orang duk ni. Ini semua adalah ada masalah kepada beberapa perkara yang saya ingat yang ni kena dengar elok-elok lah kan. Yang pertama, apabila kita salat, kita hendaklah dalam keadaan salat. Ready lah untuk salat lah. Kalau ada telefon ke apa, tutuplah dulu. Itu asalnya. Tapi dah zaman Nabi dia tutup dulu telefon. Tak ada lah, pasal zaman tu tak ada telefon lagi. Ni kita cerita zaman kita, handphone. Dan masa solat, bila solat, kita hendaklah dalam keadaan solat. Tidak boleh bila solat itu orang tengok macam tak solat. Maksud tu lah, solat dia ni duk menari ke duk solat kan? Tapi kalau zahirnya nampak macam solat, dia adalah solat. Berapa pergerakan yang mana membatalkan solat? Adakah 3 kali bergerak batalkan solat? Dari segi hadis, tidak ada 3 kali bergerak batalkan solat, tidak ada. Cuma hadis ni dia umum. Dia sebut bahawa saja dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, idza qumta ila salah fa asbaghil wudu. Bila kamu bangun untuk solat, fa asbaghil wudu, maka kamu percukupkan perkatakan wudu.
thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian kamu menghadap kiblat, kamu pun bertakbir. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kamu baca apa yang kamu ada daripada Quran. Sebagai riwayat dia kata summa qra' ummul kitab, Fatihal kitab. Kemudian kamu baca Fatihah kitab dan kamu baca apa yang kamu ada daripada Quran. Kemudian dia kata summarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rokok sehingga kamu tenang di dalam keadaan rokok. Bukan rokok Allah, tak dan tatma'inna raki'an. Rokok dalam keadaan tenang. Tu Nabi perbetul orang yang semayang, dia main Nabi suruh solat balik. Dia main Nabi suruh solat balik. Dia kata Rasulullah tolong ajak. Jadi Nabi bagi tahu dia macam mana cara. Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian kamu bangun, kamu betul-betul berdiri. Bukan bangkit, tak ada nak berdiri betul dah, rokok dah, diri kan. Kemudian Nabi kata thummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud hatta dalam keadaan kamu tenang sujud. Sujud betul-betul dah, tak ada nak letak, terus angkat. Itu tidak sah salat. Summarfa' summajlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu bangkit sehingga kamu duduk dalam keadaan elok. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud balik hatta kamu tenang dalam keadaan sujud. Summaf'al fi salatika kulliha. Kemudian summaf'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian kamu buatlah dalam sembahyang kamu semua macam tu. Jadi Nabi tahabaklah berapa kali. Yang ni sembahyang lah, keadaan sembahyang. Tapi kalau sampai sembahyang tak nampak tatma'in, mutmainnah, saat macam ni, saat macam ni, maka keluar daripada salat. Tapi kalau dia bergerak, para ulama bagi tahu ada berapa keadaan boleh bergerak. Dengar elok. Yang pertama, pergerakan yang terbaik, yang berkait dengan solat, yang tu kita tak bincanglah, rokok, sujud, yang tu pergerakan sebahagian daripada solat. Ini pergerakan yang bukan berkaitan dengan solat. Satu, ada pergerakan yang tidak kait dengan solat, pergerakan yang wajib. Contoh apa? Kasut kita pakai, misalnya kita semayang pakai kasut, boleh semayang pakai kasut, boleh. Tapi jangan masuk dalam masjid lah, ada masjid ada kapet. Orang semayang di padang ada apa, pakai kasut, boleh tak? Boleh. Tiba-tiba kita tengok, dapati, tengok mata kita, ada najis di kasut kita. Jadi kita pun buang kasut kita cepat-cepat. Buang slipper kita tu. Boleh tak? Bukan saja boleh, wajib. Dan ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya, Nabi SAW salat, Nabi fakhala'a na'lah. Nabi buang kasut Nabi. Bila Nabi buang kasut Nabi, sahabat yang di belakang tengok Nabi buang kasut, fakhalaqna ni'alana. Kami pun ramai-ramai buang kasut. Pasal dia ikut tu imam kan? Betul lah tu ikut tu imam. Betul Nabi semayang, sahabat Nabi tanya sahabat, masa sahabat pakai buang. Kau tengok Rasulullah buang. Rasulullah tu aku buang meskipun ada kotoran. Jadi kita kalau ada kotoran boleh buang. Yang tak ada kotor tak payah buang lah. Kalau kita semayang untuk imam tiba buang kasut dia, kita tak tengok, tak payahlah buang. Pasal itu bukan pergerakan solat. Untuk imam buang pasal ada kaitan dengan diri dia. Tiba-tiba dia semayang, dia tengok-tengok, katalah najis ada di kopiah dia kan, dia pun ambil kopiah dia buang. Boleh tak? Boleh lah. Kita pun yang duduk belakang buang ramai-ramai. Satu sah, tak payahlah. Tu macam cerita apa? Cerita orang baru masuk Islam dulu lah. Dulu bila masuk kelas bergambar, ustaz-ustaz cerita nak bagi budak-budak tak mengantuk kan. Dia kata ada orang baru masuk Islam, dia tak kerti semayang lagi. Orang suruh dia pergi semayang dah. Dia kata tak kerti, dia kata pergi lah semayang Jumaat. Buat macam mana? Ikutnya lah. Jadi dia pun pergi pun ikut lah. Bila dia pergi semayang masjid, dia pun ikut. Geng nakai pun dengar dah anak murid lain. Dia penanya, mu'alaf ni, macam dia cerita ni, mu'alaf ni semayang di belakang dia. Jadi dia duk ingat, ikut apa yang orang buat. Dia bukan tengok depan, dia kata ikut apa yang orang buat. Duk tengah semayang, dia duk rokok macam tu, geng belakang nakai cubit paha dia. Dia teringat, ikut apa yang orang buat. Dia cubit dah paha kawan depan. Kawan depan marah lah, siapa duk cubit paha aku pula ni?
Lepas tu kawan depan geram, dia pun cubit lagi, dia pun cubit kawan depan lagi kuat lagi, kawan depan geram. Masa sujud yang pertama, kawan depan geram, kuih kaki kepala dia, kena kepala. Dia pun kuih kepala kawan belakang, ingat kena lah kawan belakang tu kan. Kawan belakang terkejut, dia berdiri tolak dia kan. Dia pun start lah cerita. Lah tu dia kata susah masuk Islam ni, nak semayang payah, duk kena tumbuk lah cuy. Bukanlah macam tu. Maksudnya apabila pergerakan di luar daripada salat, pergerakan yang luar daripada salat, ada kala wajib, ada kala pergerakan tu tidak wajib, maka kategorikan sebagai mustahab ataupun sunat untuk dia lakukan. Contohnya apa? Contohnya Nabi SAW salat pada waktu malam di rumah Maimunah isterinya, Ibnu Abbas salat di kirinya, fa akhadha bi ra'sihi, Nabi dia pegang kepala Ibnu Abbas, wa ja'alahu an yaminihi, dia jadikan Ibnu Abbas pegang, dia pegang kepala Ibnu Abbas, dia letak Ibnu Abbas belah kanan dia. Dia bergerak tu. Duduk tengah solat, dia pegang Ibnu Abbas. Pasal apa? Nak membetulkan saf. Pasal Ibnu Abbas mayang mengikut belah kiri, Nabi perbetul bagi ikut belah duduk belah kanan. Jadi kita ada pergerakan yang sunat. Mai kawan sebelah kita salat dalam masjid, jauh sangat dia duduk dengan kita dalam satu saf, kita tarik dia mai sikit kan. Sebab tu kita kata bila tarik tu, tarik dia supaya dia rapat sikit. Dia pun heran, pasal apa dia ni duk main tarik-tarik aku ni, LGBT ke apa? Tak, bukanlah, sembahyang. Jauh-jauh sangat pasal apa? Kan? Tarik dia bagi main rapat sikit. Itu sunat pergerakan yang seperti itu. Ada pergerakan yang mereka kategorikan sebagai mubah, yakni harus untuk dilakukan. Seperti mana pergerakan Nabi dukung fahamal Umamah binti Zainab, Umamah binti Abi As. Nabi dukung cucu dia Umamah binti Abi As atau Umamah binti Zainab, iaitu anak dia, anak cucu perempuan dia. Nabi dukung masa salat. Yang ni dibolehkan. Dia kata harus saja. Takut kalau budak tu jalan pun tak ada apa, dia pegang, tak apa, dia pegang budak tu. Boleh. Pergerakan lain daripada solat yang boleh. Ada pergerakan yang makruh, semayang duk macam ni, sat-sat perbetui serban sikit-sikit, makruh, tak pasal-pasal. Tapi kalau semayang sat-sat sampai macam ni, orang tengok dia ni duk semayang ke duk main apa, lain lah, pergerakan tu haram, kena keluar dah pada tabiat salat. Kita tanya para fuqaha yang ada depan ni, bila handphone bunyi ni, nak matikan handphone ni termasuk dalam mubah? Makruh ke, haram ke, harus ke, sunat ke, wajib? Semua tak tahu. Dia tak boleh tidak daripada melainkan salah satu daripada dua, sama ada wajib ataupun sunat. Tetapi untuk mewajibkannya lebih dekat, kerana bunyi lagu tu bukan ganggu dia seorang, telah menggosakkan semayang satu masjid, maka wajib dia tutup, kerana dia telah mencemarkan orang yang lain yang sedang bersolat. Maka bergerak tangan dia masuk dalam poket dia, tutup solat dia, tutup solat, tutup handphone dia. Tutup handphone dia. Jangan duk tunggu robot cop 2, 3, duk ingat orang, seluk poket, tutup. Hatta dia angkat, dia tengok, dia boleh tutup. Jangan dia tutup, dia ubah ringtone pula. Apa ringtone? Itu melampau lah kan. Dia tutup yang tu saja. Maka ini saya nak ingatkan kepada semua orang-orang yang diperlih ni saja, dan di mana saja ya yang berada, bila handphone anda bunyi, apapun orang bagi pandangan anda, wajib anda tutup handphone tu, kerana anda telah mengganggu solat satu masjid. Setengah tu bubuh lagu Michael Jackson lagi, Celine Dion lagi kan.
Jadi tutup, kerana dia telah mengganggu dan merosakkan solat orang lain. Bolehkah seorang Islam menjadikan tanaman ganja sebagai sumber pendapatan? Jika sebuah negara benarkan dengan tujuan perubatan. Ini bahaya untuk kita kata boleh saja. Benda ni bahaya, melainkan dia tanam dalam keadaan terkawal, dibenarkan oleh pemerintah, mereka mengambilnya dengan tujuan perubatan yang tidak menyebabkan kerosakan yang lain, maka dia dibolehkan. Tapi dalam negara kita ni tak usah dok merepek lah kan. Selagi kalau dapat nah ni, geng-geng daun ketum lompat lah kan. Dia kata aku pun tanam suka apa, nak elok budak-budak demam ya, makan sihat sikit. Budak demam kau, orang tua demam kita tak tahu. Nak tahu hampa demam lah kan. Berhubung dengan kita, apa yang berlaku di Pasir Gudang, dan kita berduka cita dan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keselamatan, dan kita doakan supaya mereka sihat, insya-Allah sembuh daripada apa yang kena. Dan ini adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah berlakulah kerosakan di daratan dan di lautan hasil daripada apa yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqhum ba'dalladhi amilu, untuk dirasakan kepada mereka sebahagian daripada apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Masalahnya mereka itu buat, orang lain yang kena kan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW marah kepada orang yang memotong, man qata'a sidrah, siapa yang potong pokok bidara, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah celup, tekan kepala dia masuk dalam neraka. Kata Abu Dawud bahawa riwayat, dan dia masukkan dia kerana pokok itu rindang, bila dia potong maka habislah tempat orang berteduh. Kalau potong pokok rindang habis orang nak berteduh tak boleh, macam mana kalau cemarkan sungai yang habis orang sakit? Semua orang yang terlibat, yang membiarkan, semua akan menanggung dalam dosa ni. Ada soalan berhubung dengan seorang ustaz mengkritik Dr. Ruzaimi sebab menyatakan Nabi mempunyai syahwat. Apa ni? Ini pun masalah. Ni tahap tadi lah, bab dia kata tadi lah. Saya tengok lah sebahagian tu yang kritikan tu, saya tengok. Kadang-kadang orang ni tak rasional, dia tak baca hadis tu. Dalam hadis dia baca, dia kata Dr. Rozami sebab baca hadis yang dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan diriwayatkan juga oleh Tirmizi dan selainnya, menyebut bahawasanya Nabi marrat bi fulana fa waqa'a fi qalbi syahwatun nisa, telah berlalu satu orang perempuan, kemudian telah timbul di dalam jiwa, jantung hatiku, dalam perasaanku syahwat kepada wanita. Fa asabtu ba'da azwaji, kan, lalu aku telah mendapatkan isteriku. Fa kadzalika faf'alu, dan demikian itu kamu lakukan. Lianna, Nabi kata lianna min amathili a'malikum ityanal halal, karena di antara fa innahu min amathili a'malikum ityanal halal, karena di antara benda-benda yang baik, contoh yang baik dalam amalan kamu ialah mendatangi yang halal. Hadis ni dia kata lafaz ni tak ada dalam Muslim. Lafaz ni memang tak ada dalam Muslim, tetapi Muslim meriwayatkan hadis ni dengan lafaz yang lain, dan lafaz ini juga diterima di atas beberapa alasan lah. Walaupun ada orang yang, tapi majoriti para ulama menerima. Bahkan yang lebih penting, dalam Sahih Muslim, apabila dia menyebut Muslim menyebut tentang
Nabi SAW mendatangi isterinya setelah apabila melihat wanita dan mendatangi isterinya. Hadis ni Imam Nawawi dia orang yang mentabwibkan Sahih Muslim, yakni yang meletakkan bab di dalam Sahih Muslim. Dia sebut bab nadbi man ra'a imra'atan fawaqa'at fi nafsihi ila an ya'tiya imra'atahu aw jariyatahu fayuwaqi'aha. Bab sunat untuk orang yang apabila dia melihat wanita maka timbul syahwat dalam perasaan dia untuk dia mendatangi isterinya ataupun mendatangi jariahnya. Nawawi letak tajuk tu. Nawawi tu ulama Imam Syafi'i tu, dalam mazhab Syafi'i, dia letak tajuk tu. Maksudnya kemudian dia letakkan hadis Nabi yang Nabi mendatangi isteri tu. Maksudnya hadis tu berkaitan melihat wanita fa waqa'a fi nafsihi, lalu timbul dalam perasaan dia. Timbul dalam perasaan dia, perasaan apa? Tentulah perasaan inginkan wanita. Dan ini kadang-kadang, dan itu tidak ada aib kepada Nabi, kerana Nabi itu lelaki. Kerana Nabi membuat contoh, kerana ada bab sunat apabila kita tengok orang perempuan timbul syahwat, kita datangi isteri kita. Nabi apabila tengok wanita tu lalu, itu ulama jadikan itu salah satu bukti bahawa wanita tidak berpurdah yang lalu itu. Dia datang, lalu Nabi timbul perasaan pada wanita kerana dia lelaki, dia datangi isteri dia. Tak ada pelik Nabi ada syahwat pada wanita. Kalau tidak dia tak kahwin. Orang yang tak ada syahwat dia tak boleh kahwin. Kahwin dia kata buat apa? Suami tak buat apa, suruh masak je lah. Pasal apa? Aku wanita tak ada syahwat, mana boleh. Itu bukan kehebatan, itu tanda kecacatan. Aku ni tengok perempuan mana pun tak rasa apa, cacat lah tu kalau dia lelaki. Tapi kalau tengok lelaki kau rasa pelik sikit, tu bahaya tu. Yang tu yang pergi buat demonstrasi baru ni ya apa ni, kadang-kadang salah faham. Dia nak mengagungkan Nabi, dia salah. Nabi tu makan, dia minum, dia syahwat pada wanita, tetapi dia mendatangi yang halal. Datangi yang halal. Masalahnya apabila tengok yang tu kita datangi yang haram, dia datangi yang halal, maka sempurnalah dia sebagai insan Nabi. Kalau kata Nabi tu nafsu apa pun tak ada, kacau, kita tak boleh nak ikut dia. Ini adalah perkara yang patut kita faham dalam memahami tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau dia kata Nabi itu ada timbul nafsu dalam diri dia, maka dengan itu maka tak beradab dengan Nabi. Ini An-Nawawi masukkan bab. Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban masukkan zikrul amr liman ra'a imra'ah, bab menyebut sesiapa yang melihat wanita a'jabathu an ya'ti imra'atahu hina idzin, bab sesiapa yang melihat wanita hendaklah dia mendatangi isterinya ketika itu. Sebab tu wanita sunat tengok wanita, datang ke isteri kita. Kalau kita tengok wanita lain pergi datangi dia, itu yang jadi masalah. Cuma bila masalah pergi tengok wanita cantik, balik rumah tengok terkejut, yang tu masalah. Kalau yang tu masalah, tu pandai-pandai perbaiki sendirilah macam mana cara dia kan. Nak habaq dulu ke, macam mana kan. Sebab tu itu wanita kena segak selalu kan. Tengok segaknya, kita ada isteri yang halal, balik-balik terkejut, ya Allah. Buat apa ni kan. Dengan berkemban, pakai baju, tak tahu. Sebab tu ramai wanita, suami pun macam tu juga kan. Isteri aku tak bersolat, kita pun kena bersolat juga. Dia pun ada nafsu juga. Tengok lelaki handsome, balik-balik tengok suami dia, tu dia penyu ke korang ni. Kacau. Lawak. Tapi betul ya, melawak pun kan, ambil pengertian. Lewat ni. Boleh lagi jangan. Ada soalan lagi? Tak biar ada soalan. Ada orang minta berjaya menjadi menjadi guru interim bahasa Inggeris. Mudah-mudahan Allah menjayakan dia, insya-Allah. Kita kata amin.
apa hukum perayaan Ponggal apa ni, semua perayaan apa saja perayaan konsepnya yang mempunyai kepercayaan agama, dia merayakan benda tu kena ada kepercayaan, kan? Pasal apa dia buat benda tu? Kena ada simbolik pemujaan tertentu, dia mengharapkan. Hatta apa kita angkat, pasal apa you angkat tinggi ni, pasal apa? Kalau macam ni rezeki lebih, kalau macam ni rezeki korang ke, macam ni kalau itu benda kita andaikan dengan perbuatan itu, ia ada kepercayaan. Ia ada kepercayaan. Itu boleh menjejaskan akidah. Tapi kalau kita angkat pasal orang nak nampak, lain lah. Pasal baju merah saja hari ni. Awak pakai baju merah, tak ada apa saja. Pasal apa raya pakai sampin, tak ada apa saja, kecantikan. Pasal apa raya makan ketupat, tak ada apa saja, syok makan ketupat raya. Hari lain tak buat. Tapi kalau tak makan ketupat ni lah menyebabkan rezeki main lebih lepas raya, itu lain. Tapi kalau lepas pada tu darah tinggi naik, itu mungkin, kan? Itu cerita lain. Tapi maksudnya kepercayaan, jika dia masak tu dengan tujuan, dengan masak tu mendatangkan kemakmuran dan menyebabkan hasil tanaman bertambah, kepercayaan itu mempunyai kepercayaan. Itu mempunyai kepercayaan, dan kepercayaan itu adalah salah. Dan kita tak boleh membenarkan kepercayaan yang seperti itu bagi orang Muslim, kerana itu menjejaskan akidahnya kepada Tuhan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.